Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azman Muhammad Yusof, Sekretariat Negeri Perlis, selaku pengurusi Tatakuasa Pengurusan Bencana JPBN dan juga pengurusi Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 ataupun dikenali sebagai CITF Negeri Perlis. Saya nak kongsi sedikit perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK Negeri Perlis. Untuk makluman, program PICK fasa 1 di Negeri Perlis bermula apabila ia telah dilancarkan di peringkat persekutuan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 24 Februari 2021. Pendaftaran vaksinasi ini telah dimulakan melalui 5 pilihan seperti mana yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Khas Jaminan dan Akses Vaksin ataupun JK JAV menerusi kaedah. Pertamanya kita muat turun dan daftar melalui aplikasi MySejahtera di telefon pintar. Kemudiannya kita menggunakan talian 1-800-888-828. Seterusnya, daftar vaksinasi terus melalui laman web www.vaksincovid.gov.my dan proses yang seterusnya adalah hadir ke fasiliti kesihatan awam atau swasta dan juga melalui program-program outreach. Bagi Negeri Perlis, selain pendaftaran yang dijalankan oleh Jabatan Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN melalui pembukaan pusat-pusat pendaftaran di lokasi kongsi awam di peringkat awal, pelaksanaan pendaftaran vaksinasi juga melibatkan jentera pentadbiran kerajaan negeri iaitu Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan juga pihak badan bukan kerajaan NGO. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, isu kegagalan hadir vaksinasi juga merupakan satu isu yang harus kita berikan perhatian. CITF Perlis menyadari bahawa terdapat isu-isu kefahaman yang kurang jelas dan penolakan vaksin seperti yang berlaku di beberapa negeri yang lain di seluruh dunia. Maka isu ini juga tidak merupakan yang asing kepada kita di Negeri Perlis kerana ia memberikan kesan kepada beberapa faktor yang menyebabkan masalah kepada di peringkat pelaksanaan. Pertamanya, pembaziran kepada tenaga manusia termasuklah frontliner serta sukarelawan yang bertugas di PPV. Kedua, vaksin yang dibawa ke PPV perlu digunakan kepada mereka yang telah diberikan janji temu pada tarikh yang berkenaan. Bermakna, jika yang tidak hadir, maka vaksin tersebut tidak boleh digunakan untuk pada hari yang lain. Senarai yang menunggu vaksinasi juga akan meningkat dan menyukarkan sistem untuk menetapkan tarikh janji temu yang baru. Jadi tarikh baru hanya boleh dijana dan perlu diselaraskan oleh pihak JK JAV apabila ketibaan bekalan vaksin. Selain pada itu, ia juga boleh menimbulkan kesesakan di PPV yang mengakibatkan penggunaan sumber atau seperti mana petugas dan juga peralatan bagi mengatasi masalah kesesakan. Bagi mengatasi isu ini, CITF sebenarnya telah melaksanakan program jangkau komuniti ataupun outreach melalui JPKK dan NGO yang bertujuan memberi kefahaman kepada program PICK sekaligus dapat meningkatkan jumlah pendaftaran vaksinasi di kalangan penduduk Negeri Perlis. Sehingga 10 Jun 2021, sejumlah 95,392 orang telah pun mendaftar di Negeri Perlis bagi mendapatkan vaksin. Jadi jika dibandingkan dengan perkembangan di peringkat nasional, kita telah pun mencapai lebih daripada 50% untuk tujuan tersebut. Dalam masa yang sama, saya juga nak kongsikan juga tentang pemberian dos yang telah diberikan di Perlis, iaitu dos pertama telah diberikan kepada 42,214, manakala dos kedua telah diberikan kepada 21,690 orang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tujuan kita menjayakan program PICK ni yang dilancarkan oleh pihak kerajaan, CITF Perlis sebenarnya telah pun merangka beberapa strategi, antaranya plan strategi ke arah Perlis selamat dan imuniti kelompok dalam membanteras wabak COVID-19 menjelang Disember 2021. Jadi beberapa strategi juga telah disenaraikan, antaranya seperti berikut. Strategi yang pertama, kita nak meningkatkan jumlah pendaftaran vaksin melalui sasaran kita 200,000 orang rakyat Negeri Perlis patutnya berdaftar untuk menerima vaksin. Beberapa tindakan akan diambil, antaranya menggunakan kemudahan fasiliti awam seperti masjid, surau dan pusat komuniti, selain pendaftaran melalui program turun padang. Yang strategi kedua, ia menyentuh tentang mempelbagaikan platform pusat pemberian vaksin PPV. Sasaran kita sekarang ini 7 buah PPV dengan 2,500 dos suntikan sehari.
Antara tindakan yang telah pun berjalan, antaranya 3 buah PPV fasiliti awam telah disediakan, sebuah special PPV iaitu Hospital Tuanku Fauziah, 4 buah PPV swasta iaitu melibatkan klinik Mega di Kuala Perlis, klinik Anura Kanga, Hospital KPJ Kanga dan klinik Remedik Kanga. Dan 1 pasukan vaksinasi bergerak mobile team juga telah disediakan oleh Jabatan Kesihatan. Sasaran ketiga pula, kita nak menubuhkan pusat bantuan vaksinasi, yang mana pusat bantuan vaksinasi ini akan beroperasi 24 jam sehari untuk 7 hari seminggu. Kerjasama dengan pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan jawatankuasa khas jaminan dan akses vaksin JAV sebagai pusat senti untuk memastikan bekalan vaksin mencukupi untuk rakyat Perlis. Strategi keempat iaitu menjangkau komuniti melalui program outreach. Sasarannya kita nak mencapai 90% kefahaman rakyat Perlis bagi mencapai imuniti kelompok. Antara tindakan yang akan kita perkenalkan adalah program mendekati rakyat secara turun padang ke seluruh pelosok negeri Perlis. Selain pada itu, kita juga akan membuat hebahan berterusan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PSCK melalui pasukan petugas pengurusan komuniti, komunikasi CITF dan media sosial. Strategi terakhir, menggembeleng seluruh jentera pentadbiran kerajaan, negeri dan persekutuan dengan mensasarkan penglibatan 5,000 tenaga kerja yang terlibat. Antara tindakannya menjalinkan kerjasama serta mobilisasi aset dan sumber daripada jentera pentadbiran negeri dan persekutuan di negeri Perlis, pelantikan pegawai dan juga sukarelawan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, untuk makluman baru-baru ni kerajaan negeri telah bersetuju untuk mengaktifkan semula tabung bencana COVID-19 sebagai bantuan kerajaan negeri untuk mereka yang terkesan akibat COVID-19. Kerajaan negeri telah pun mewujudkan tabung bencana COVID-19 pada ketika PKP 1.0 yang lepas dan memandangkan bentuk sumbangan tersebut dapat digunakan bagi masyarakat yang terkesan, maka tabung ini diaktifkan semula. Dalam tempoh penguasaan PKP 3.0 fasa pertama daripada 1 hingga 14 Jun 2021, kerajaan negeri telah bersetuju memperuntukkan sejumlah 1.5 juta ringgit Malaysia bagi membantu menyediakan makanan asas di bawah program agihan makanan asas ataupun PAMA berbentuk pek barangan makanan asas seperti beras, gula, kopi, sardin, telur, minyak masak dengan nilai RM50 setiap pek pada kekerapan agihan selang 3 hari kepada golongan yang memerlukan, iaitu yang terputus bekalan makanan sepanjang tempoh penguasaan PKP. Agihan bantuan dilaksanakan melalui setiap 15 pusat khidmat DON undangan negeri yang digerakkan melalui struktur 387 Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di seluruh negeri. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya juga nak berkongsikan juga maklumat tentang pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC. Pembukaan sesebuah PKRC akan ditentukan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, yang mana saya sini mempengurusikannya dengan mengambil kira penilaian risiko keboleh jangkitan dan penularan COVID-19 yang berlaku di dalam negeri Perlis serta keperluan Jabatan Kesihatan Negeri sekiranya pengisian katil di wad unit rawatan rapi ataupun ICU di Hospital Tuanku Fauziah telah mencapai tahap kritikal. Pembukaan PKRC di negeri Perlis telah bermula dilaksanakan di Dewan 2020 Kanga, Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Perlis Kanga dan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Kanga apabila terdapatnya kes-kes jangkitan COVID-19 ketika PKP 1.0 daripada kemasukan 20 orang rakyat Malaysia melalui sempadan negara dan 15 orang kepulangan pelajar dan penduduk Perlis dari luar negara pada April 2020. Dengan tindakan pantas yang dibuat tersebut, negeri Perlis telah berjaya mencatatkan tiada kes baru di kesemua 22 mukim pada ketika itu. Ketika berlakunya kes penularan COVID-19 di Kampung Sanglang dan Kampung Tanah Timbul, Sanglang yang berpunca daripada kluster pesakit di bawah siasatan ataupun PUI Siva Gangga, tindakan pantas kerajaan negeri juga telah memohon kepada kerajaan persekutuan untuk pertimbangan dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Secara Pentadbiran TEMCO telah berjaya mengekang penularan ke seluruh negeri.
Pada masa kini, sebuah PKRC telah beroperasi sejak 9 Ogos 2020, iaitu di ILKKM, yang boleh menempatkan sejumlah 272 buah katil bagi PUI tahap 1 hingga 2. Manakala terdapat 60 buah katil lagi di blok bangunan di ILKM yang dapat menampung bilangan kes kuarantin. Selain itu, terdapat 4 buah cadangan premis kerajaan dan sebuah premis swasta yang boleh dijadikan PKRC di negeri ini, antaranya seperti berikut: Dewan Rakan Sukan, Majlis Sukan Negeri; Dewan Rakan Muda, Komplek Pendidikan Sukan, Jabatan Pendidikan Sukan; Institut Pendidikan Guru, IPG, Kampus Perlis; dan Dewan Sibik Majlis Pembandaran Kanga. Manakala PKRC swasta, setakat ini tawaran telah dikemukakan oleh pihak Hotel Putra Prasmana, Kuala Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga nak berkongsi sedikit maklumat tentang Pusat Pemberian Vaksin ataupun PPV. Di peringkat awal PICK Fasa 1, terdapat 3 buah PPV fasiliti KKM yang telah memulakan operasi pemberian vaksinasi kepada 11,000 anggota Barisan Hadapan ataupun frontliners seperti berikutnya, iaitu Hospital Tuanku Fauziah, Klinik Kesihatan Kampung Gial, Klinik Kesihatan Federal Cuping. Bagi fasa kedua yang melibatkan golongan rentan, warga emas, sejumlah 94,000 orang disasarkan untuk menerima vaksinasi sepanjang tempoh yang telah bermula pada bulan April 2021 dan dijangka selesai pada bulan Ogos 2021. Sehingga kini, program PICK di negeri Perlis telah memasuki fasa ketiga bermula pada bulan Mei 2021 dan disasarkan untuk diselesaikan pada Disember 2021. Bagi fasa ketiga, sejumlah 100,000 orang yang terdiri daripada individu berumur 18 tahun ke atas yang mendaftar untuk program vaksinasi di negeri Perlis akan disasarkan untuk menerima vaksin. Sejumlah 2 buah PPV non-KKM telah dibuka seperti berikut, iaitu Dewan 2020 Kanga 19 April 2021 akan melibatkan 1,080 ke 1,400 dos sehari, manakala Dewan Seri Melati Berseri mula dibuka pada 24 Mei 2021 akan membekalkan 400 ke 500 dos sehari. Setakat ini, 2 buah PPV ini kapasiti harian adalah hampir kepada 1,800 dos sehari. Sebuah PPV non-KKM akan dibuka di Dewan Warisan pada 14 Jun 2021 dengan kapasiti 400 ke 500 dos sehari. Sepasukan bergerak vaksin juga telah menjalankan program pemberian vaksin kepada golongan OKU, warga emas dan institusi pusat jagaan warga emas. Sehingga kini sejumlah hampir 300 orang telah diberikan perkhidmatan menerusi program ini. Hospital Tunku Fauziah akan ditingkatkan sebagai special PPV pada masa akan datang. 4 buah PPV swasta juga terdiri daripada pengamal-pengamal perubatan swasta telah ataupun akan beroperasi dengan kapasiti 18 hingga 20 dos sehari, seperti Klinik Megah Kuala Perlis, Klinik Anura dan Surgery Kanga, Klinik Remedik Kanga dan Hospital Pakar KPJ Kanga. Dengan pembukaan klinik-klinik swasta ini, CRT Perlis mensasarkan sebanyak 2,500 dos sehari dapat kita berikan kepada semua PPV di negeri Perlis, seperti mana yang telah ditetapkan dalam pelan strategi Perlis ke arah membanteras wabak COVID-19 dan seterusnya mencapai imuniti kelompok menjelang Disember 2021 nanti. #bersama cegah COVID-19, #Perlis mesti menang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.